Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan apabila dekat-dekat dengan bulan Ramadan, ada yang hamba Allah ni, Allah ambil nyawa dia, Allah panggil bertemu dengan dia. Ada orang meninggal pada bulan Syaban, tak sempat mereka nak berpuasa pada bulan Ramadan dengan ahli keluarga. Itu ulama bagi tahu dengan kita, salah satunya Imam Ghazali Hujatul Islam, hendaklah kamu bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah. Bawalah bekal-bekal dan hadiah-hadiah untuk kekasih kamu. Sebab itu bila kita pergi ke Turki, pergi ke Yaman, pergi ke Korea, pergi ke Vietnam, pergi ke Mekah sekalipun, duit kita tak laku. Tuan-tuan bawa lah duit, banyak beg lah duit kita RM. Takkan laku punya. Takkan laku punya tuan-tuan. Sama kaedah di negeri akhirat. Di negeri akhirat, kalau tuan-tuan mati, orang bekalkan duit banyak mana dalam kubur, tak laku dalam kubur. Di padang mahsyar pun tak laku duit tuan-tuan, tak laku. Malaikat pun tak nak duit tuan-tuan. Tambah pula malaikat tak makan rasuah. Hampir dua penceramah. Yang laku apa dia tuan-tuan? Iaitu yang laku sedekah jariah, amal soleh. Itu duit kita yang berada dekat dunia ni, yang kita pegang sekarang, yang kita simpan sekarang, hendaklah kita guna pada jalan yang betul. Jangan kita salah gunakan duit kita yang Allah bagi pinjam dekat kita. Hendaklah kita guna pada jalan-jalan yang betul. Sebab itu bila meninggalnya anak Adam, yang dalam Al-Quran selalu di ben-ben jenazah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup akan mati. Itu yang kadang-kadang setengah ben-ben jenazah ni, daripada ben jenazah, dia laju di lebuh raya. Dia laju di jalan-jalan highway dan jalan-jalan biasa. Kenapa dia laju? Sebab dia bawa jenazah. Jangan kita marah ben jenazah. Sebab itu kalau kita buka dalam hukum fiqh, dia ada kaedah-kaedah dia. Ada yang jenazah ni, dia kena dipercepatkan, dikebumikan. Kalau bukan dalam hadis, memang di antara disuruh dikebumikan cepat, disuruh disegerakan, iaitu salah satunya jenazah. Sebab itu bila van-van jenazah laju, hendaklah kita bagi laluan. Bagi dia laluan, sama juga ambulan, sama juga ya kereta-kereta peronda yang mengejar penjenayah, dan sama juga bomba, sebab mereka nak menyelamatkan manusia. Ni kaedah hukum fiqh. Tuan-tuan, itu Nabi suruh kita mengaji, belajar, mengaji, belajar. Ni puasa dah dekat, kena belajar. Ra mim dot alif nun Ramadan. Apa makna Ramadan? Apa tentang kaifiat Ramadan? Tapi orang tak mau mengaji bab tentang hukum-hukum ilmu fardu ain. Dia sombong dengan Allah, dia sombong dengan Tuhan. Ingatlah dalam Al-Quran apa kata Allah? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu kamu dustakan? Aku bagi engkau rumah, buat apa dengan rumah engkau? Aku bagi engkau motor engkau buat apa? Bawa awek aja ke? Pergi pasar aja ke? Allah tanya, bro. Ngamai. Allah bagi kau barang kemeh, untuk apa barang kemeh kau? Nak nunjuk ke orang aja ke? Ataupun untuk berhias-hias untuk suami kau ke? Allah tanya. Tuan-tuan. Sebab itu belajar ilmu fardu ain. Bagi mukallaf, mim kaf lam fa, mukallaf. Kalau muallaf lain, sebab itu muallaf, dia kalau bulan Ramadan, dalam kitab fikih mengatakan, dia pada ulama-ulama muktabar, dia hendaklah berpuasa apabila dia dah masuk Islam. Dan dia berpuasa tengok pada yang dia mampu, sebab dia muallaf. Berbeza mukallaf. Tuan-tuan, mukallaf ni, dia wajib niat puasa, dia sunat bersahur, dan dia wajib berpuasa walaupun musafir sekalipun. Nak musafir, niat puasa tu wajib. Tidak ada nak musafir ke Johor, nak musafir ke mana-mana tempat yang lebih 2 marhalah, niat puasa tidak, bersahur tidak. Pagi-pagi pukul 7 dah isap rokok di bawah rumah. Orang tanya, bang kenapa tak puasa bang? Abang nak musafir, nak pergi mancing Cantik menggenggam. Mengaji dulu tuan-tuan. Bila mengaji kita faham. Tuan-tuan.
Ya, itu kelebihan orang menuntut ilmu. Tulis sepotong hadis menyebutkan talibul ilmi talibur rahmah, penuntut ilmu penuntut rahmat. Aku baru balik daripada pondok Tok Guru Sidik Noh di Perwas. Aku ceramah budak-budak ni dalam 100 lebih kanak-kanak. Kanak-kanak, budak-budak muda, bukan macam malam ni budak-budak tua. Tuan-tuan tengok mana ada budak muda? Takkan kawasan sini tak ada budak muda? Takkan taman ni semua orang tua? Tuan-tuan, inilah akhir zaman. Tengok baru ni konsert malam ni 10 Saban, konsert budak muda. Ha. Orang batalkan konsert dia marah. Tuan-tuan, patut dia bersyukur dah kepada Allah. Tuan-tuan, inilah akhir zaman. Tuan-tuan, dunia dekat dengan yaumul qiyamah, dekat dengan kiamat. Manusia sibuk dengan hiburan sana, hiburan sini, hiburan sana, hiburan sini, sampai dia lupa nak datang rumah Allah, sampai dia lupa nak ziarah mak ayah, sampai dia lupa nak ziarah keluarga, sampai dia lupa nak menuntut ilmu, sibuk dengan hiburan aja, tuan-tuan. Tengok kedai mamak. Tengok tuan-tuan pergi kedai mamak, maghrib-maghrib tu kedai mamak. Orang dah azan dah. Allahu akbar, Allahu akbar, azan dah. Duk lepak kedai mamak, dia main wifi. Dia main TikTok, dia main game, anak orang Islam, tuan-tuan. Ini fitnah akhir zaman, tuan-tuan. Tu aku pergi ceramah di pondok Tok Guru Sidik Noh. Aku cakap apa dengan budak-budak ni? Korang beruntung. Mak ayah kau untung. Kau kecil-kecil lagi dah menuntut ilmu untuk jadi ulama. Tapi ingat, nak jadi ulama ni dia ada 7 mim. Pertamanya mutawilah. Mutawilah ni kena ambil masa lama. Lepas tu kita, tuan-tuan, kita belajar kenapa ilmu tak lekat dekat dalam dada kita. Sebab kita menuntut ilmu masa singkat sangat. Singkat sangat, tuan-tuan. Start pukul 8, kan berhenti pukul 9. Kalau lebih pukul 9, tinggal aku seorang. Masa singkat sangat. Tuan-tuan, singkat sangat. Tu orang mengaji di madrasah, di pondok-pondok, di ma'had, mengaji 4 jam, 5 jam. Tuan-tuan, paling kurang 2 jam. Buka kitab. 2 kitab, 3 kitab, 4 kitab, 5 kitab. Sebab apa? Sebab nak faham tentang ilmu. Bila dia faham tentang ilmu, mudah nak beramal. Tuan-tuan, tu akhir zaman. Orang beramal, ilmu tak ada. Itu yang depan Baitullah duk main game. Main game, umur tua lah, 60 lah bro. Tuan-tuan, inilah akhir zaman, tuan-tuan, ya. Betul, kita banyak muhasabah diri. Banyak-banyak muhasabah diri. Kita perbanyak berdoa kepada umat Islam agar mereka balik ke pangkal jalan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita ni bukan baik pun, tuan-tuan. Kita dah tak dapat datang masjid malam ni sebab Allah pilih. Kalau Allah tak pilih, kita tak dapat datang masjid. Kalau Allah tak pilih kita malam ni, tak dapat menuntut ilmu, tak dapat, tuan-tuan. Kita ada Allah pilih kita. Aku ingat lagi pesan guru aku, apa kata dia? Selagi Allah redha ke atas kamu, engkau buat kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah setiap hari ada je engkau mengajar, tuan-tuan. Tapi ingatlah, bila buat kerja Nabi ni, dia punya musuh banyak, tuan-tuan. Ancamannya banyak, ramai orang tak suka, tuan-tuan. Dah senang. Nabi kita sendiri pun ramai orang tak suka, tuan-tuan. Orang baling dia tarik, orang baling dia batu, orang tarik baju dia, koyak baju dia. Orang hina Nabi. Tapi Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama lah penceramah. Kalau orang tak bagi duit saugati, Alhamdulillah. Ini tak ada kedai AJK tak bagi duit saugati, dia marah, telefon. Syekh, hantar, kenapa tak bagi saugati ceramah Ana malam ni? Ana ceramah penat bro. Belajar tentang takdir. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir yang boleh berubah, ada takdir yang tidak boleh berubah. Sebab itu jangan kita bertuhankan makhluk, dalam kita bertuhankan Allah. Kita buka dalam kitab Tajul Urus, apa kata Khatimun Asam, seorang wali Allah. Dalam 1000 jenazah dah dikebumikan di dalam liang lahat, hanya 300 sahaja yang mereka boleh menghadap kiblat. 700 berpaling daripada kiblat Allah. Pasal apa? Sebab masa dia hidup kat dunia, dalam hati mereka banyak Tuhan. Ni yang paling kita takut, tuan-tuan. Paling kita takut, ya. Itu belum lagi Dajjal datang, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat Dajjal tak datang Sek 19 tuan-tuan. Datang, semua tempat dia datang.
Tuan-tuan tengok sekarang, panas lain macam. Pasang aircon kereta pun tak apa sejuk. Tengok masjid pun kurang sejuk. Sebab apa? Tanda kiamat dah dekat lah. Tuan-tuan. Itu yang masa Dajjal nak datang. Sebelum dia datang, dunia ni kemarau. Kemarau dunia. Air tak ada, makanan tak ada. Manusia dalam kesusahan. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok sendiri ya, beras mahir pun orang takut dah. Beras mahir bro, susu mahir bro, macam mana bro? Belum Dajjal datang tuan-tuan. Itu perbanyak menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil buat kereta tu berzikir ya. Sambil tunggu bini siapkan nasi goreng kampung, nasi goreng ikan masin, zikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan api, dengan isbatnya. Bini tu tumpah nasi goreng. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ni lah orang soleh. Ya. Nak jadi orang soleh bukan senang. Orang soleh ni bukan pakai serban. Bukan. Tak. Orang soleh ni bukan pakai jubah. Dia cuma pakaian Nabi ya. Ya. Orang soleh ni di sini, di qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Balik kerja, balik masjid, balik surau, tengok anak tengah baca Quran, syukur dengan Allah Taala. Balik surau, balik masjid, bini tengah baca Quran, bini tengah semayang atau bini tengah siapkan makanan untuk suami, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untung dapat isteri yang solehah. Baiklah tuan-tuan, pada bulan Syaban ni baru mukadimah. Tuan-tuan jangan risau, pukul 9 aku berhenti. Pembayaran sampai pukul 9 je. Ya. Aku penat ni tuan-tuan. Daripada Melaka pergi ke Terengganu. Terengganu pergi Beruas. Beruas dengan malam di Pondok Kiam. Subuh di Masjid Beruas. Balik rumah kejap, tengok bini kejap, tengok. Datang sini pula. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan dapat lama tengok bini aku sekejap. Tuan-tuan ya. Tapi walaupun sekejap, 12 juga anak aku. Ya. Buat tentang bulan Syaban ya. Kita ambil sikit-sikit, ambil Syaban sikit, ambil Ramadan sikit. Kalau sempat aku ambil hari raya sikit. Ni orang sekarang ni belum raya sibuk dah. Puasa belum lagi. Lagu raya keluar dah. Selamat hari raya. Puasa tak lagi tuan-tuan. Inilah fitrah manusia ya. Bulan Syaban ni shin ain ba alif nun Syaban. Tuan-tuan, sebelum kita tegang bab Syaban, kalau tuan-tuan nak mudah dapat ilmu ya, nak mentakwilkan ilmu, Allah mudahkan ilmu faham. Tuan-tuan jangan lupa selalu baca Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqih, ya Allah faqihkan aku ilmu. Faqih ni lebih hebat daripada faham. Dia faqih. Wa'allimni ta'wil. Dia boleh mentakwilkan ilmu. Itu orang dulu tuan-tuan, dia dengan guru dia jaga adab. Sebab apa? Sebab dia nak mentakwilkan ilmu. Dia boleh ambil ilmu tok guru, tuan-tuan. Sebab apa? Berkatnya jaga adab dengan tok guru. Baiklah, shin adalah syarfun. Ya. Satu pendapat mengatakan syarfun lah, iaitu dalam istilah bahasa Arab dia dipanggil kemuliaan, ketinggian. Ini tentang Syaban. Betul, orang yang berpuasa pada bulan Syaban darjatnya tinggi di sisi Allah. Tapi orang perempuan nak puasa bulan Syaban wajib minta izin dengan suami. Cakap dengan suami, "Bang, ayah nak puasa boleh tak?" "Tak boleh." "Mana boleh puasa? Abang nak makan lapar." Tak boleh puasa. Maklumlah suami panas baran ya. Gaji tak dapat lagi ya, panas baran lah ya. Rokok pula mahal, panas baran lah. Jangan panas-panas baran. Panas baran ni jin. Ya. Bila nak marah istighfar. Ya. Mula nak marah istighfar. Minta ampun kepada Allah. Siapa sekali istighfar kepada Allah, Allah tutup satu aib, Allah ampun satu dosa. Jadi bini kata, "Bang, ayang nak puasa boleh?" "Boleh, puasa lah yang. Ayang puasa tau, abang tak payah puasa." Lalu rajin puasa ni orang perempuan, orang lelaki malas puasa. Orang perempuan ni semua rajin. Puasa sunat rajin. Kalau ada kamulail, dia rajin. Grup marhaban, dia rajin. Main kutu rajin. Semua rajin.
Kalau ada jamuan-jamuan, dia rajin bawa kuih orang perempuan. Melawan pun rajin. Semua orang perempuan. Tuan-tuan. Orang lelaki malas. Tuan-tuan. Tengok kalau belajar orang perempuan, buku catatan bawa, pen bawa, ya. Tempat lain lah, sini tak bawa, aku tengok, ya. Busuk punya orang, ya. Tuan-tuan kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni alim. Orang dulu bila belajar tu kita dalam apa ni, kalau kita dalam kitab kuning, kitab Arab ke, dia dobek tu catatan. Dia catat tok guru apa, kadang sebab apa dalam kitab-kitab kuning ni dia punya hadis ayat Quran dia tak ada baris. Kita kena mengaji nahwu sharab tu, bila tok guru baca dia baris dan dia bagi makna. Itu kitab kuning. Tak semua orang yang boleh baca. Salah satu yang boleh baca Ustaz Azhari terus. Siapa kata Ustaz Azhari terus tak pandai cakap Arab? Yang tak pandai cakap Arab kita, bukan dia. Faham? Kita yang tahu anak, ente, unte, kuda, itu je. Tuan-tuan. Kalau dia tak boleh cakap Arab, dia tak boleh baca kitab. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kalau orang ni dia boleh baca kitab kuning, orang ni ngaji nahwu sharab. Orang ni memang duduk di pondok, memang dia mengaji bab balaghah, memang mengaji bab matan jurmiyah. Tuan-tuan, ya. Nampak macam biasa lah, pakai selipar jambannya. Tuan-tuan, ya. Tapi orang ni mahir bab nahwu sharab. Ya. Tuan-tuan. Kena tahulah kaedah bahasa Arab. Maksudnya, kalau kita ceramah depan orang Arab, kena cakap Arab lah. Depan orang Melayu punya cakap nak cakap Arab. Kalau cakap Arab, yang cakap pun tak faham, yang dengar pun tak faham. Tuan-tuan, depan kita orang Melayu, cakap Melayu lah, tuan-tuan. Tapi bahasa Arab ni bahasa syurga. Bahasa Arab ni bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ni bangsa Nabi, tuan-tuan. Ya? Kalau tak tahu cakap Arab, belajarlah pelan-pelan. Ya? Panggil guru, belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Bab sembahyang bahasa Arab. Allahu Akbar tu bahasa Arab. Tak boleh dengan bahasa lain. Bahasa lain tak sah. Tak sah. Buka dalam kitab kuning. Sah semayangnya dengan bahasa lain. Tapi dengan syarat, dia menuntut ilmu, dia belajar, dia nak sebut Allahu Akbar, memang tak boleh. Dia kena sebut dengan bahasa yang dia faham sahaja. Ini kaedah solat. Kalau hadis sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, tu kata Nabi. Ya. Sekarang duk viral, orang yang serokok tak boleh jadi imam. Ada rokok dalam baju, tak sah sembahyang. Ada vape dalam baju, tak sah sembahyang. Ada darah haram. Ni ya, bila tak mengaji, ni dah jadi dia jadi sesat. Bila duk cakap dalam media sosial, bila duk cakap di masjid, di surau, bila duk mengajar di mana-mana tempat, orang awam, tahu orang awam ni orang kebanyakan. Bila dia dengar, dia tak tahu benda ni. Tak boleh orang sokok tak boleh jadi imam. Itu bila dengar macam itu, kebetulan pula imam dekat masjid dia isap rokok. Dia pun tak nak sembahyang jemaah dekat masjid dia, dekat surau dia sembahyang kat rumah. Bini tanya, kenapa tak pergi masjid bang? Tak nak, imam masjid isap rokok bro. Dia sembahyang kat rumah. Belajar solat 4 mazhab. Orang kaki minum arak, kaki main judi, kaki main nombor, orang minum ketum sambil mabuk, tak kira lah, buat benda haram sekalipun, dia dipanggil orang fasik. Orang fasik ni, dia semayang sah, jadi imam pun sah. Tapi kalau kita tahu memang jelas dia itu fasik, kita ikut hukumnya makruh. Bila kita ada ilmu, kita faham lah. Tak ada pecah belah dalam kampung, tak ada pecah belah dalam masjid. Itu pentingnya berilmu. Ya, isap rokok bukan fasik. Siapa kata isap rokok fasik? Rokok ni haram ke makruh? Acu, haram ke makruh? Acu dah siap beritahu aku, Ustaz, malam ni lepas makan, kita makan tempat lain. Makan ni kerja dia. Tapi Acu bagus, suka belanja orang makan. Orang suka belanja orang makan ni, tuan-tuan. Di padang mahsyar nanti, orang ni banyak pahala. Tuan-tuan, bagi orang makan. Kalau ada majlis ilmu, ada kuliah-kuliah, kenapa dia tak datang? Sebab apa tak datang? Sebab dia tak nampak apa. Aku datang masjid dapat apa? Tak dapat apa pun. Aku semayang, buat apa semayang? Tak dapat apa pun. Aku baca Quran, buat apa baca Quran? Tak dapat apa pun. Sebab dia tidak beriman. Kalau dia beriman, dia baca Quran. Kalau dia beriman, dia datang masjid. Kalau dia beriman,
Dia ikut perintah Allah. Atiullah wa atiur rasul tu, tuan-tuan. Aku tak lupa. Rokok makruh ke haram? Aku tak lupa punya. Memori aku kuat lagi walaupun dah tua, tuan-tuan. Aku segan nak sebut, ya. Takut kena kecam. Biar aku yang sebut, ya. Asal benda-benda yang berbau semua makruh. Berbeza balik bayar babi. Babi ni dia adalah haram mutlak. Tapi walaupun dia makruh, beli rokok ni membazir tak terus? Beli rokok membazir. Tapi membazir ni bukanlah hukum fikih. Dia ada wadai dan ada taklifi dan ada wadai. Ya. Membazir ada yang makruh, membazir ada yang haram. Nak tahu kaedah? Ya. Bila dia beli pakai duit sendiri, maka hukumnya makruh dia membazir pakai duit sendiri. Kalau dia beli rokok, membazirlah pakai duit bini, haram. Sebab duit bini. Ya. Sama beruduk di rumah, tu adalah hadis sebut at-tuhuru miftahu salah, kesucian kunci bagi sembahyang. Bila beruduk di rumah melebihi 3 kali, hukumnya makruh sebab air sendiri. Kalau di masjid, air kolah masjid pula tambahnya, beruduk melebihi 3 kali, hukumnya haram. Dah membazir air milik orang ramai dan milik masjid. Ini hukum fiqh, tuan-tuan. Tengok nanti hari raya, sport rim elok lagi, duk tukar sport rim lagi, membazir ya? Tapi tak haram, duit dia sendiri. Makruh Nama kaedah kebumikan jenazah di tanah wakaf dan di tanah sendiri. Bila dia buat kepuk di tanah wakaf, dalam kitab Furu'il Masail aku bagi satu nama kitab Tak payah buka kitab Mahali, tak payah buka kitab Majmu', tak payah buka kitab Bahrul Mazi, kitab Furu'il Masail je. Bila dia buat kepuk kubur untuk menahan daripada tanah itu runtuh, maka hukumnya harus. Bila melebihi tentang hadnya sampai membazir, hukumnya haram sebab tanah wakaf. Kadang sampai tinggi batu mama dengan pagarnya, dengan hapunya, haram. Kalau tanah sendiri, ya, buat lawa-lawa je nyantik, hukumnya makruh kata ulama sebab tanah sendiri dan duit sendiri dan tanah sendiri. Ni kaedah dia, tuan-tuan. Jangan gaduh hukum sama sembahyang tarawih. Siapa nak buat 8, buat. Siapa nak buat 20, buat. Siapa tak nak buat, tak payah buat. Senang Ada bergaduh ada bergaduh. Kadang bini duk marah, bang, bayang masjid ni Al-Huda ni. Kalau tak pagi bang, jaga bang. Kenapa malas 20 tak mahu abang nak sana 8. Kadang dah lah 8, bayang pula laju. Doa iftitah pun tak baca setengah imam ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat. Berak lama. Mayang nak kejap Mayang tarawih ni, tuan-tuan, setahun sekali. Tuan-tuan. Bukan yang tiap-tiap malam, bukan tiap-tiap bulan, tuan-tuan, sekali. Sebab itu ada doa. Ni ada kitab ni yang tulis bapak aku, tuan-tuan. Bapak aku sebelum dia wafat meninggal dunia, dia cakap apa? Siap je buku Ramadan ni, abah mati tuan-tuan. Itu tak lama siap buku Ramadan, selang berapa bulan dia meninggal. Sebab orang dulu dia dekat dengan Tuhan. Bila dekat dengan Tuhan, bila nak mati tu Allah bagi alamat. Itu yang ulama ajar, dia suruh kita beramal. Surah At-Taubah tu ayat 28, ayat 29. Jangan tak amal ayat ni. Orang sekarang guna ayat ni untuk ayat kebal. Salah. Sama juga ayat selendang merah. Sebenarnya dia panggil ayat wirid 4 para wali. Orang dia pusing sikit, dia tulis itu ayat selendang merah. Sebenarnya bukan ayat selendang merah. Ayat ni ayat 4 para wali. Yang guna ayat-ayat ni tok-tok guru pondok pada para habib. Ni ayat ni. Sebab tu ayat ni dia panas. Siapa beramal tanpa berguru boleh sesat dan boleh jadi sewil. Ayat ni panas, tuan-tuan. Anak murid aku beramal di Singapura. Masuk hospital, masuk air terus, demam panas. Tuan-tuan. Panas ayat ni, ya.
Baiklah, tentang Syaban. Aku dekadangkan tapi aku masuk Ramadan. Dah setengah jam dah tuan-tuan. Sini pembayaran 300. Baru 150. Ya. Ustaz minta duit ya? Tak, tuan-tuan tak bagi pun aku datang. Tuan-tuan ingat pasal duit ke? Bukan pasal duit ya. Allah tetap dah aku dapat banyak mana. Allah tetap dah aku makan apa. Allah tetap dah nanti aku minum air apa. Allah tetap dah. Tuan-tuan jangan risau. Pasal tentang takdir ni Allah dah tentu dah, tuan-tuan ya. Jangan risau. Kadang setengah orang takut. Datang masjid pun takut kasut hilang. Kasut pula mahal. Ya, tuan-tuan. Belajar takdir, tuan-tuan. Allah kata hilang, hilang. Allah kata ada. Kun fayakun, surah Yasin tu. Tuan-tuan. Ya. Tauhid kena kuat, tuan-tuan. Kalau tauhid tak kuat, macam mana nanti Dajjal datang? Tuan-tuan. Kita yang bila tauhid tak kuat, dia ikut Dajjal, tuan-tuan. Tu tengok Dajjal belum ada, Dajjal ada dah. Dajjal duduk mana? Syah Alam ke? Duduk mana? Dajjal dia duduk di satu pulau. Dia dirantai, dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jasasah, binatang yang berbulu. Tuan-tuan. Sampai masa lepas rantai tu. Lepas rantai dia keluar. Dajjal ni bukannya binatang. Dajjal ni manusia. Dia hidup pada zaman Nabi Sulaiman AS. Dia digelar minal munzarin, makhluk Allah yang umurnya panjang. Tu dia mati di Palestin. Sebab tu tuan-tuan tengok Palestin pokok macam mana tak ada apa-apa Palestin, tuan-tuan. Sebab apa? Dajjal belum berakhir di sana, tuan-tuan ya. Kalau perang ni semua negara Arab semua perang, tuan-tuan. Syria perang, Yaman perang, Turki perang, ada tempat-tempat yang perang, yang Iran perang, Iraq perang, Lebanon perang, semua perang. Kita cuma tahu dia belah-belah sana je perang di Palestin ya, tuan-tuan. Ya. Kenapa perang? Puak-puak Syiah ni duk bantai puak-puak Sunni ya. Aku tak cerita pasal perang ya. Ayah siapa tu? Ayah macam dia seorang ada ayah ya. Untung kecil-kecil datang masjid, tuan-tuan ya. Shin, Ain ya. Ain, Ailiyin. Iliyin ni sama juga darjat dengan Syirfun tadi ya. Syarafun ya. Ailiyin ni darjat yang tinggi. Sama juga Ramadan. Ra mim do alif nun Ramadan. Tu aku masa aku mengaji untuk guru aku, dia ambil satu papan hitam, tapi orang dulu tulis yang kapur. Tak ada gambar marker. Ya. Bila nak murid tidur, dia baling ya. Pemadam, pam putih sebelah. Ya. Tu orang dulu. Ya. Betul orang dulu banyak jadi orang alim, orang dulu gurunya garang. Kamu juga kalau mak ayah garang, anak ni berjaya. Ya. Sekarang anak garang, mak ayah tak garang. Anak duk warning mak. Anak duk warning mak. Mak jangan lupa bulan ni Along minta duit tau. Sepoket RZ dah nak habis ni. Kalau mak tak nak masuk ke sepoket RZ, Along tak balik ni hujung bulan ni. Dia warning dengan mak. Tuan-tuan. Dengan anak ni kena tegah. Bukan tegah tu kita zalim kat dia. Tegah tu sebab kita sayangkan dia. Tuan-tuan ya. Dia Nabi ni dengan agama dia tegas. Tuan-tuan. Siapa kata Nabi lembut? Memang Nabi lembut bila Nabi duduk dengan sahabat. Bila Nabi di dalam rumah. Tetapi bila segi hukum Nabi tegas. Itu yang tengah buka dalam hadis. Nabi baca khutbah, mata Nabi merah. Tuan-tuan, merah mata Nabi. Siapa kata pipi Nabi merah, salah. Pipi Nabi ni memang merah. Nabi ni memang cantik. Lepas itu Nabi ni, keturunan Nabi ni, cicit Nabi ni, kita tengok kenapa suka. Sebab apa? Mereka keturunan Nabi. Itu kita tengok seronok. Jatuh cinta. Sebab apa? Sebab dia keturunan Nabi. Sebab Nabi ni, kita buka dalam kisah dalam kitab sirah, Nabi lalu, orang tengok tak jemu tak muka Nabi. Kita lalu depan bini. Bini menyampah tengok. Hebat Rasulullah ni, dia punya muka seperti bulan purnama. Nak impi Nabi banyak selawat Nak impi Nabi ikut sunnah Nabi. Nak ikut Nabi ikut perjuangan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia kata? 3 golongan tak jumpa aku di padang mahsyar. Pertama tak jumpa aku di padang mahsyar, anak derhaka. Anak derhaka tak jumpa Nabi. Tuan-tuan.
Didik anak jangan sampai anak tu derhaka dengan mak dan ayah. Didik anak tu jangan sampai dia melawan mak ayah. Didik anak baik-baik. Jangan sampai dia tak jumpa Nabi. Sebab yang boleh tolong kita di padang mahsyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Yang kedua, bila dia dengar nama aku, dia tak menyahut panggilan selawat kat atas aku. Dia diam. Ustaz sebut sallallahu alaihi Muhammad. Dia diam. Dia tengok handphonenya, main handphonenya. Tak jumpa Nabi. Yang ketiga, yang mereka tak ikut perjuangan aku dan sunnah. Sunnah Nabi ni ikutlah. Mana yang mampu tuan buatlah, tuan-tuan, ya. Tak mampu pakai serban, beramal kai sugi. Tak mampu beramal kai sugi, makan berjamaah. Tu sunnah Nabi. Ya, tak mampu makan berjamaah, berbaik-baik, akhlak yang baik dengan keluarga, dengan anak bini, dengan adik-beradik. Tuan-tuan. Ya, betul dengan bini jangan kasar. Lemah lembut dengan bini cakap baik-baik. Sama juga orang perempuan dengan suami cakap baik-baik. Ya, itu yang Allah tarbiyah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Tengok bulan Ramadan. Cakap semua baik. Mengumpat pun tidak. Suami berbalik kerja, cakap dengan bini, "Yang, nak tahu yang staf kerja pejabat abang puasa bang. Jangan cerita dengan orang. Nak cerita nanti lepas buka puasa dia cerita. Lepas buka puasa pun tak boleh. Dia panggil ghaibah, mengumpat. Kalau mengata orang ni namimah, mengadu domba. Tuan-tuan, ya. Baiklah. Ain, alif Allah. Banyak menyebut nama Allah, jiwa tenang. Banyak berzikir, jiwa tenang. Banyak bertasbih, jiwa tenang. Ya. Banyak datang rajin datang surau masjid sebab kita datang rumah Allah, jiwa tenang. Tuan-tuan, tenang kan? Tenang. Mana siapa kacau? Anak tak kacau, cucu tak kacau, bini tak kacau, tenang. Tu kalau tuan-tuan kat rumah, kalau bini duk bising, duk marah, buat semayang. Bang, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, saya nak tanya ni. Allah. Semayang ni, siapa jaga semayang, jiwa tenang, siapa jaga semayang, dia selamat. Betul orang yang tak semayang, dia jadi bengong. Tahu bengong? Bengong ni hidup tak tentu hala. Dia jadi marah. Sebab apa? Kewajipan kepada Tuhan, dia tak jalan kewajipan. Tuan-tuan. Itu semayang ni, dalam rukun Islam, jatuh nombor 2. Pertama, kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Kalau satu waktu tak semayang, masuk neraka 1 hari. Tahu tak 1 hari? 1 hari kiraan dunia, kiraan akhirat 1000 tahun. Ustaz, dulu saya pernah tak semayang. Macam mana? Mintalah ampun dengan Allah. Taubatlah dengan Allah. Allah tu Maha Pengampun. Allah tu bersifat kasih sayang. Berbeza manusia. Manusia ni ada bersifat dendam. Tuan-tuan, itu yang Nabi ajar kita. Dia suruh menyebut nama Allah dan Nabi ajar kita suruh bermaaf-maafan. Tuan-tuan. Jangan dendam-dendam ke orang. Sama dengan bini, dengan suami, jangan dendam. Kalau nak bercerai pun dah tidak ada satu haluan, bercerai cara baik. Jangan bercerai cara tak baik. Bila bercerai cara tak baik, nanti di padang mahsyar sangkut. Dia pasti jumpa punya. Tuan-tuan. Cerai cara baik, ya. Ini tak ada. Ya, bergaduh sana, bergaduh sini. Bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini semua baik-baik, ya. Alif adalah Allah. Shin, ain, ba tak sebut. Ba birrun. Ya. Shin, ain, ba, alif. Ba dah tinggal, ya. Alif. Carilah keredaan Allah. Itu yang dalam satu hadis menyebutkan daripada Imam At-Tirmizi, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ni hadis sahih daripada Imam At-Tirmizi. Ya, siapa amal wirid ni lepas semayang 3 kali, lepas subuh 3 kali, lepas maghrib 3 kali, mati, ulama bagi tahu mati husnul khatimah. Tuan-tuan, ya, nak mati dalam beriman. Senang ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dina bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya, kami di madrasah ini amalan wajib. Dia tak lepas semayang mesti baca.
Tuan-tuan, ya, tak tinggal. Sama juga Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. 25 kali. Ini hadis daripada Ummul Mukminin, tuan-tuan, ya. Wirid yang tuan-tuan baca ini wirid orang awam. Wirid orang hawas dia lain. Lepas tu tuan-tuan dah wirid biasa, nanti duduk-duduk sementara kalau tak ada kuliah, bacalah wirid lain. Lepas tu kita ni dia lain tentang darjat. Orang awam, orang hawas, hawasul hawas. Iaitu puasa orang awam lain, puasa orang hawas lain, puasa orang hawasul hawas lain. Orang awam dia puasa balas dendam. Ni orang awam. Pagi berlapar, tengah hari berlapar, tengah hari dahaga, dia tak minum, tak makan, nanti petang buka puasa balas dendam. Itu satu pasal Ramadan buat balik. Tangan ni, kalau tangan kanan ni bubur je. Bubur jagung, bubur lambuk, bubur kacang, semua ni bubur je. Bubur hijau, bubur merah. Ni bubur je. Belah kini ni kiri ni air cendol, air kelapa, air cincau, air tebu, air leci. Kalau ada tambah jari, dia gantung lagi ni. Tapi tak ada. Macam mana? Ini orang puasa orang awam, puasa balas dendam. Sama juga kaedah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kenapa masjid surau penuh? Masa itulah orang awam datang. Orang hawas ni, bulan Ramadan, bulan Syaban, tak kira bulan apa, dia tetap datang. Sebab dia orang hawas. Orang awam ni, dia datang masa-masa yang tertentu sahaja. Ni orang awam, tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan tengok orang-orang hawas, ya, dia punya kubur pun lain, tak sama dengan orang awam. Kubur dia pun asing. Asing kubur dia, tuan-tuan. Sebab dia orang asing. Tahu tak asing? Apa makna asing? Asing ni amalan dia asing. Ya, itu yang ulama-ulama tasawuf mengatakan, hendaklah kamu hijrah, berpindah, carilah tempat orang yang tidak menyibukkan diri tentang dosa. Tuan-tuan. Azan dulu. Azan dulu, ya. Alhamdulillah, kita boleh lepas dengan azan muazzin walaupun dah berumur, suara sedap. Sedap suara. Dalam hadis sebut, sejauh mana suara muazzin, sejauh itulah syaitan lari. Ya. Ini kelebihan muazzin. Jadi dia padang mahsyar, dalam hadis sebut lehernya panjang. Lehernya panjang, kena faham lah, kena ngaji kita tafsir. Bukan leher muazzin ni panjang, bukan. Dia boleh melihat, Allah bagi dia darjat di padang mahsyar, dia boleh melihat penduduk-penduduk di padang mahsyar. Ini kelebihan muazzin. Ya. Dekat rumah pun azan. Ya. Bini marah, azan. Allahu Akbar. Marah aja, suami balik lambat marah, suami tanya spender kena marah, suami minta itu kena marah, azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak marah. Ya, ini kelebihan azan, ya. Lepas tu kalau semayang di rumah, ulama bagi tahu tak payah azan, iqamah aja. Kalau di masjid azan lah. Kalau nak azan pun boleh juga kata ulama, ya. Sebab apa? Apa kelebihan azan dan iqamah? Bila kita azan dan iqamah, maka larilah syaitan. Ya, larilah syaitan. Walaupun semayang di rumah, ya, azan ataupun iqamah. Tapi tak payahlah kuat-kuat. Dia pasal mikrofon, ya. Banyak lah masjid pula kawasan ni, ya. Biarlah masjid satu masjid je, tuan-tuan. Apa kelebihan azan? Dia ada dua kaedah kata ulama. Satu, bila azan membagi tahu waktu dah masuk. Kedua, azan itu nak bagi tahu supaya orang lelaki yang tidak ada uzur syarak kat dia sihat, segar bugar, main TikTok boleh, isap rokok boleh, ya, yang jalan boleh, pergi mancing boleh, ya, tukar sepakai rezek boleh. Dia disuruh datang masjid semayang jemaah. Dengar tak Abang Long, ya. Kadang yang pelik, kadang setengah orang maghrib duk pasal kereta. Orang sini, orang tempat lain, kat Zimbabwe sini. Tapi aku lalu tadi kawasan sini, ya, tuan-tuan, ya. Baiklah, alif adalah Allah, banyak menyebut nama Allah, ya. Nun adalah nur, cahaya. Birrun tadi tak silap aku kemuliaan, ya, kemuliaan. Ya, nun adalah nur, cahaya. Sebab itu penduduk syurga semua bercahaya. Penduduk syurga semua daripada nur, tuan-tuan, ya. Sebab itu nanti bila kita mati,
roh kita ni ulama bagi tahu dalam kitab bab jenazah, roh itu seperti cahaya. Dia letak satu tempat yang bernama Illiyin, tempat yang bahagia. Ya, tempat yang bahagia. Duduk dalam. Tu pendapat mengatakan dia duduk bertelih burung-burung yang hijau. Dia berterbangan di dalam syurga Allah, tetapi tidak boleh menerima dan tidak boleh merasai tentang nikmat dalam syurga sebab pantang larangnya tak selesai lagi. Tuan-tuan, ya. Syurga, semua orang nak masuk syurga, tuan-tuan. Tanya bini kita, ayah nak masuk syurga tak? Nak, siapa tak nak masuk syurga? Ayah nak masuk syurga, kalau boleh nak masuk dengan abang, tak nak masuk sorang-sorang. Kadang ada setengah perempuan, kalau dengar orang lain kemain pemurah. Duk belanja orang makan, belanja kawan-kawan makan, ya. Duk bagi orang duit. Kalau dengan suami tak pemurah. Tahu tak pemurah macam mana? Suami kata, yang abang nak, abang tak tahan, abang nak makan ubat, abang nak berjimat. Isteri kena bagi, dia kena pemurah dengan suami, tak boleh kerekut. Barang tu suami punya, dengar ni maklum. Suami pegang, tak kira lah pegang mana tubuh maklum, tubuh orang perempuan yang sudah berdikah, pipi, tangan, buah dada, kemaluan sekalipun, gugur dosa suami, gugur dosa isteri. Buka dalam kitab kuning. Pandai. Tak ada, pegang sikit marah, pegang sikit marah. Batuk terus muazzin. Pandai. Tapi tu bila orang ada ilmu, tuan-tuan, hidupnya berkat. Ya. Tengok akhir zaman, kenapa orang lelaki, baru ni aku ceramah satu tempat, aku ceramah aku balik Terengganu, Kota Terengganu. Depan aku ni anak murid dalam 200 orang berhafal Quran. Dalam tu ada artis 2 orang. Mangwi dengan tu Faizal, FBI Malaysia. Duduk bagi hadiah jabatan bertuah dengan anak-anak murid. Tuan-tuan, aku cakap dalam tu kata apa? Orang lelaki akhir zaman ni, mereka bila dah berumur 40 tahun, mereka dah nikah lah, ada bini, dia tak dapat kasih sayang, tak cukup. Tak cukup kasih sayang ni. Tu duduk ceruk sana, duduk ceruk sini sebab stres kat rumah. Duduk tepi ceruk, duduk. Duduk dengan kawan pun malih duduk dengan kawan sebab stres. Tengok masa baru nikah, makan pun bini suap. Bini suap makan, nasi menjelejeh, bini lap bang, menjelejeh abang makan. Allahu akbar. Lap. Tak cari tanya lah acu. Sekarang kalau menjelejeh, bini cakap apa? Abang dah tua tak malu ke orang ke? Duk berjelejeh makan. Allah, malulah keluar dengan abang. Nampak? Lain, dia punya lain, dialog dia lain. Kenapa masa baru nikah kita banyak ikut sunnah? Masa baru nikah banyak ikut sunnah. Jalan bergantangan, selalu peluk-peluk, duk sayang sana, duk sayang sini. Nak pergi masjid pun. Sekarang ada buat, tadi ada buat, nak pergi masjid ada buat? Ada? Tak ada? Haji pun mengaku tak ada. Kena buat, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, ni bukan aku nak bukan nak apa. Tuan-tuan fikir sini. Tuan-tuan tengok orang putih di barat, dia lagi berumur, lagi dekat dengan bini, dekat dengan suami. Itu dia melancong sana, melancong sini. Tuan-tuan tengok. Padahal bini dia tu dengan suami pakai seksi, cium sana, cium sini. Sebab masa peperangan di Rom, diorang curi kitab orang Islam ni, dia buat kajian dalam ni. Dia tengoklah ni. Sampai kita semayang pun dia buat kajian. Bukan aku bohong, tuan. Kita semayang, kita tekan kaki tu wajib. Paling kurang 2 jari. Kalau tak tekan, batal semayang. Putih orang di barat, dia buat kajian. Kenapa orang Islam semayang tekan jari ni? Dia buat kajian, bila tekan jari ni, akan membuang penyakit kolesterol. Itu orang semayang duduk atas kursi, tak boleh buang kolesterol lah. Tuan-tuan, rugi yang tang situ lah pula. Tuan-tuan. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak kaki pun, bengkak kaki dia bengkak ni, tuan-tuan. Sahabat duk papah dia pergi masjid, mayang Nabi. Ya, kita kena gawat. Allahu akbar, tak datang masjid, bro. Ya, baiklah, dah Syaban habis dah. Aku masuk Ramadan sikit. Ya, malam ni 2 slot, malam ni 2 kaedah, malam ni 2 cerita, pembayaran lebih sikit acu, ya.
Acu takut dah acu. Aku tak minta duit tuan-tuan, ya. Mana-mana ceramah apa aku tak minta duit. Berapa nak bagi? Bukan apa aku nak menjedak macam cerita je, ya. Kadang pada satu tempat aku pergi 6 jam. 50 ya bro. 50 apa barang? Tuan-tuan ingat aku ni malaikat ke? Aku nak makan minum teh tarik, nak makan ikan siakap. Tuan-tuan ingat seekor aku tak makan? Aku makan seekor. Aku makan roti john. Lepas tu lepas ceramah acu duk belanja aku makan. Acu tahu aku suka makan. Tuan-tuan Tuan-tuan. Sini seronok mengajar, makin lama makin ramai. Ya, untung masjid ni tuan-tuan, ya. Ra adalah redha ni Ramadan, ya. Itu bulan Ramadan banyak-banyak cari keredaan Allah. Sedekah ke orang, jangan duk cerita ke orang. Sedekah ke orang, bagi orang berbulambuk, bagi orang duit, bagi orang apa, jangan duk cerita ke orang. Tambah pula sekarang duk cerita dalam al-WhatsApp, al-Facebook, al-Google, at-TikTok. Ya, tak payah cerita ke orang. Biar Allah saja yang tahu. Itu adalah hadis sebab apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Sama juga amalan. Amalan ni jangan cerita ke orang. Dia panggil, kalau kita cerita ke orang, dia menunjuk-nunjuk. Dia panggil sum'ah. Contoh, dia ada grup masjid. Dalam grup masjid, dia sembahyang tahajud 2 rakaat. Allahu Akbar. Dah habis sembahyang tahajud, dia selfie je dekat bilik depan sejadah. Beritahu masuk kat grup, alhamdulillah dengan berkat bulan Syaban ni, dengan berkat doa-doa ahli-ahli grup ni, dapat anak sembahyang tahajud 2 rakaat. Tak payah cerita kat orang. Ini sum'ah. Heran diri, heran. Ya. Tuan-tuan kena syaitan ni ilmu dia power. Dia tak heran AJK masjid, dia tak heran dengan ustaz, dia tak heran. Dia tak heran dengan tok guru pun dia tak heran. Yang paling dia gentar, paling dia takut orang soleh. Paling dia takut tuan-tuan, orang soleh. Sampai kasut orang soleh pun dia tak mau tengok. Ni syaitan, tuan-tuan. Ya. Apa dalil? Ada. Zaman Imam Abu Hanifah tengah mengajar, datang seorang lelaki bagi tahu, Imam Abu Hanifah tolong datang rumah aku, adik aku kena gangguan jin. Kata Imam Abu Hanifah, aku tengah mengajar, tolong hormat kuliah aku tengah mengajar. Engkau ambil je kasut aku tu, engkau bawa balik, engkau cakap jin dalam badan adik engkau tu, engkau cakap, wahai jin, ini kasut Imam Abu Hanifah, engkau tolong keluar dalam badan adik engkau. Kalau tak mau keluar, aku pukul dengan kasut Imam Abu Hanifah. Dia cakap macam tu. Adik ni bercakap, tapi jin dah yang kontrol dia. Apa kata jin? Aku bukan keluar dalam badan adik engkau ya. Di negeri Baghdad ni pun aku terus keluar. Aku tak mau tengok kasut Imam Abu Hanifah. Nampak? Hebatnya orang soleh. Sama kami di madrasah. Kalau ada anak-anak orang madrasah ni, ada baby-baby menangis malam, menangis. Ada gambar bapak aku, tok guru madrasah almarhum Ustaz Zalim Haji Asmullah. Kami bawa baby tu, nampak tu atuk, nampak Abu Ya, nampak. Diam budak. Sebelah tu ada gambar aku. Tunjuk gambar aku. Lagi menangis budak. Tu beza orang soleh dengan orang tak soleh, tuan-tuan, ya. Bapak aku memang kuat berzikir, tuan-tuan. Air liur dia orang buat ubat. Itu tahun 90-an. Orang ni hidup Dia kapten askar. Dah pencen dah. Aku ceramah di satu tempat, tak payah sebut tempat dia, nanti aib. Lepas ceramah dia jumpa aku, Ustaz, saya ni salah seorang, pernah bapa ustaz dia ludah dalam mulut saya. Aku tak kenapa pula? Apa salah bapa aku? Ustaz dengar tu, dia nak cerita ni. Tiba-tiba pula nak marah. Saya masa kecil saya suka mencarut. Suka maki mak, maki bapa, duk mencarut je. Bapa saya bawa saya jumpa bapa ustaz. Bapa ustaz suruh nganga, bapa ustaz ludah. Ludah. Sampai sekarang saya tak suka mencarut ustaz. Itu air liur bapa aku. Kalau tuan-tuan nak air liur aku boleh, aku anak ni. Tuan, meh aku ludah lagi yang keluar. Bapa aku kat berzikir kan, kat berzikir. Dia duduk, dia sembahyang sunat satu hari 2 rakaat. Satu hari 200 rakaat. Dia belajar kat mana sembahyang sunat 200 rakaat? Masa dia masuk penjara ISA tu.
Duk penjaga bawah tanah, sembahyang 2 rakaat. Allah. Sami Allah. Dia cakap tak banyak. Dia banyak berzikir, tuan-tuan, bukan macam kita, sembang kari lebih, tuan-tuan, Ramadan, Nabi bagi tahu, nanti bila dekat bulan Ramadan, malam ni orang nak tarawih. Malam ni mesti nak tarawih, masa waktu maghrib ada satu doa. Doa ni ada dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Tuan-tuan buka, beli kitab Al-Azkar, buka juzuk situ bab perihal doa awal Ramadan. Ada situ ada. Kalau aku bohong, tuan-tuan pergi beli. Tak payah mahal ada kitab tu, tuan-tuan. Dekat 100 satu. 80 ke 70 satu, tuan-tuan. Doa kat situ berbunyi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kalau aku ni, Allahumma ahillahu alaina bil amni. Kalau ramai-ramai doa kat rumah atau doa kat masjid, imam doa bil yumna bil iman. Siapa baca doa ni, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada bulan Ramadan, Islamnya kuat, akidahnya kuat, badannya sihat, hidupnya selamat. Ni aku jadah, tuan-tuan. Dalam ni ada tulis. Bapa aku tulis, tuan-tuan, Dalam ni semua ada amalan-amalan untuk bulan Ramadan, tuan-tuan. Lepas maghrib nak baca apa? Lepas subuh nak baca apa? Sebelum tidur nak baca apa? Nanti sebelum nak buka puasa ada wirid dia. Sebab tu sebelum orang nak buka puasa, Allah membebaskan penduduk neraka. Tuan-tuan rujuk dalam hadis, ada dalam hadis. Bulan Ramadan ni Allah membebaskan penduduk neraka setiap petang Ramadan. Setiap petang Ramadan Allah membebaskan penduduk neraka. Bulan Ramadan pintu neraka tutup. Sekarang ni buka. Bulan Ramadan ni tutup. Siapa baca doa ni? Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril, bertawassul dengan malaikat Allah, wa ya Rabba Israfil, wa ya Rabba Mikail, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Betul baca doa makan. Bismillah wa ala wa barakatillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, itu bukan doa makan. Ni doa mengangkat penyakit dan doa untuk menyelesaikan masalah. Bukan aku bohong. Sebelum balik pada Kuala Terengganu, balik pada Melaka, aku nak ceramah di Damansara. Jalan jam, aku tolak pada rumah 6.30. Aku baca ni banyak-banyak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Aku sampai selalu imam lepas bagi salam Al-Fatihah. Malam tu dia wirid, panjang dia wirid. Tuan-tuan, nampak kelebihan doa ni. Allahumma barik lana, aman dia tu. Ya Allah berkatkan kami. Fima razaqtana. Aku tengok Acu dah mengantuk, aku tanya dia, kalau roti John depan dia tak mengantuk. Fima razaqtana, ya Allah rezeki yang kau berikan kepada kami. Wa qina azabannar, jauhkan kami, selamatkan kami daripada api neraka. Jangan nak berhenti dah, tu bisik-bisik suruh berhenti dah tu. Jangan suruh berhenti, Bulan Ramadan, jadi doa tadi tu tak silap aku muka surat 11. Ada dalam ni, tuan-tuan, muka 11. Ni kitab ni tak ada jual di kedai kitab. Kami buat masjid surah untuk orang beramal pada bulan Ramadan sahaja. Tuan-tuan cari kedai kitab memang tak ada. Memang tak ada. Kami bawa masjid surah, nanti tuan-tuan boleh ambil dekat luar seorang satu. Boleh ambil aja nak. Nak ni tak ni. Tapi dah ambil bayar, tak ada peri-perinya apa barang peri, tuan-tuan, kami nak cari dana sekolah sebab bulan madrasah kami pada bulan Ramadan budak-budak buka puasa murai dan bersahur, belanja dia satu hari 1,200, cecah 1,500. Anak yatim, ibu tunggal, orang susah, mualaf, budak hafal Quran dalam 100 lebih lelaki perempuan. Siapa infakkan dana? Ustaz, saya nak infak 2 hari. Ustaz, saya banyak duit lah. Saya nak infak 5 hari. Saya nak infak seminggu. Saya nak infak sebulan lah, saya banyak duit. Gelang banyak Ustaz, gelang banyak ni. Saya nak infak sebulan Ustaz. Budak-budak madrasah, dia balas apa? Setiap hari dia khatam Quran 5 kali. Bukan macam kita, bulan Ramadan khatam Quran sebulan sekali. Dia 5 kali khatam Quran setiap hari. Ni sebab dia orang hafal Quran.
baca Quran, laju tajwid dia betul, dia memang hafal Quran, memang belajar tajwid. Hadiahkan kepada para dermawan yang menginfakkan harta untuk orang buka puasa, moray dan bersahur. Tuan-tuan, ya. Boleh WhatsApp kat aku. Ya, nak tahu hantu-hantu pun boleh, tak masalah. Tuan-tuan, ya. Orang gila pun puasa tempat kami sebab dia tak ada makan. Dia kena puasa lah. Kadang datang rumah, nak aku tunjuk ni nampak. Puasa lah. Puasa. Orang gila tempat kami puasa bro, tak makan. Ya. Pernah pergi sana. Ya, bukan aku bohong lah pergi sana. Ada seorang nama Pak Yop. Nama dia Pak Yop. Dia jadi tak siuman, jadi tak betul sebab puncanya putus tunang. Hati-hati orang lelaki putus tunang, hati-hati orang perempuan putus tunang. Ya, ada seorang perempuan dia sebab kena cerai jadi gila. Hati-hati orang perempuan, jangan suka minta cerai. Kena cerai kan gila baru kau tahu, ya. Nyamai buat cerai, ya. Betul cerai cakap bahasa Melayu, cakap Arab talak. Talak soreh, talak rujui. Lepas itu talak dengan rujuk kuasa suami. Talak kuasa suami, rujuk pun kuasa suami, bukan kuasa bini. Tuan-tuan, ya. Ni buat tentang talak. Baiklah tentang Ramadan sikit lagi tuan-tuan. Nak berhenti dah. Boleh sikit lagi? Boleh. Boleh aja. Ya, aku yang penat, ya. Masa bulan Ramadan, tuan-tuan ingat jaga pandangan, jaga tentang telinga pendengaran, jaga tentang hidung pernafasan, jaga tentang kaki anggota tubuh perjalanan. Ini tentang berpuasa. Betul, orang tasawuf dia lain, berbeza puasa dengan orang-orang ilmu fiqh, ilmu orang-orang awam dan orang hawas dia lain. Sebab itu pada bulan Ramadan ini dalam kitab fiqh, ya, bukan aku mana-mandai aja. Sesiapa seboleh-boleh jangan membeli barang-barang orang yang menjual barang-barang buka puasa yang tak sembahyang. Hukumnya haram, tak haram, hukumnya makruh. Ya, seboleh-boleh belilah barang orang yang sembahyang. Ya, kadang setengah orang dia puasa tapi tak sembahyang. Ya, kadang dia boleh puasa, boleh lapar dahaga, boleh tahan, ya, sanggup tak makan tapi tak sembahyang. Kalau dia puasa, sembahyangnya tidak. Dia puasa tapi tak sembahyang, puasanya sah tapi Allah tak terima sembahyang, tak terima puasa dia. Ya. Aku dah nak berhenti dah tuan-tuan, sikit lagi nak berhenti dah, ya. Sebab aku nak balik bini aku WhatsApp ni. Bang, cepat sikit balik. Ayah rindu abang. Bini aku romantik tuan-tuan, ya. Tuan-tuan. Balik air siap lah. Air siap lah. Kalau aku tak minum kena marah. Abang, awak tak minum air? Tak sedap ke apa? Yang buat penat-penat ni tak minum pula. Ya. Dapat bini macam tu untung lah tuan-tuan, ya. Ada setengah orang perempuan suami minta tak dapat-dapat. Yang abang nak pergi jantan tu kedai mamak tu kan buka, pergi minum sana. Ayang penat ni. Tadi baru balik guruk-guruk marhaban ngada-ngada nak air kopi jantan dah apa. Ya, nampak. Jangan. Dengan suami jangan kasar. Itu masa Nabi Isra Mi'raj, ramai perempuan dalam neraka sebab apa? Salah satu jahat mulut dengan suami. Ini. Kalau orang alim lain pula. Orang alim, orang yang berilmu, bila dia jahat mulut, bila dia tak berani berkata benar, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dia dipakai besi-besi neraka. Di dalam neraka, mulut-mulutnya dia pakai besi neraka. Sebab tu aku tuan-tuan, mana cerita dalam Quran, mana cerita dalam hadis, mana cerita dalam hukum, macam tu lah aku cerita. Aku takkan sorok satu sekalipun, tuan-tuan, ya. Janganlah takut berkata benar. Sebab yang bagi kita makan bukan manusia, yang bagi kita hidup bukan manusia, yang bagi kita makan adalah Allah, tuan-tuan. Ingat tu. Jangan bertauhid, kan, ya. Jangan kita berpegang selain Allah boleh menyusah, boleh menyenangkan kita, tuan-tuan. Dah aku nak tutup lagi 2-3 minit nak tutup dah. Nanti pada bulan Ramadan tuan-tuan nak buka puasa, seboleh-boleh nak buka puasa kena ramai-ramai. Ya, kena ramai-ramai tu dengan keluarga lah. Ya, kena dengan keluarga. Walaupun selalu buka puasa dekat masjid, janganlah kita tak pernah buka puasa di rumah. Ada setengah orang sibuk dah buka puasa kat masjid, bini seseorang kat rumah.
Salah. Salah tuan-tuan. Ingat tu. Ya. Apa tujuan kita nikah? Tujuan kita nikah sebab apa? Nak menyelamatkan agama. Tujuan kita nikah nak berkasih sayang. Tujuan kita nikah untuk berjamaah. Nak buka puasa di masjid boleh, tak masalah. Tapi kena bagi-bagikan masa dan waktu. Tuan-tuan. Ya, itu kaedah dia. Baiklah, nanti dah selesai buka puasa dah apa, dah semayang dah apa. Pada bulan Ramadan jaga pantang larang segi air liu. Jangan banyak berludah. Bila siapa banyak berludah, hukumnya makruh. Tengok nanti bulan Ramadan, sesi 19 ni penuh air liur tu berjalan. Orang nak berludah. Jangan banyak berludah. Simpanlah, tak batal puasa. Simpan daripada sahur sampai pukul 8, kembungnya. Pukul 9 telat, tak batal puasa. Kecuali dia niat buka puasa, batal. Jangan banyak berludah. Tak ada batal puasa pun. Yang batal ni kalau imam ludah, makmum telan. Itu batal. Ni air liur. Lagi satu, pada bulan Ramadan boleh cium bini, tak batal puasa. Boleh duduk dengan bini, tak batal puasa. Tak ada masalah. Ya, bukan hukum fiqh. Sama juga bulan Ramadan boleh berkumur tapi makruh. Kalau dia berkumur tertelan, maka tak batal puasa. Bila dia kumur saja-saja memang nak telan, baru batal. Bulan Ramadan tai hidung terkeluar sini, datang atas masjid main zuhur, terkeluar tai hidung ni. Kata kawan, tak hidung. Mana boleh korek, batal puasa ai. Maklumlah belajar kat negara orang putih cakap ai. Batal puasa ai. Boleh, ambil boleh buang. Ya, dia ada had dia, kawasan hidung ada had, tuan-tuan, ya. Tapi janganlah dia korek. Sebab hidung ni dia seronok, korek dia kejor, korek dia kejor. Sampai kata batal puasa. Bulan Ramadan boleh cabut gigi, tak batal puasa. Tak masalah. Tuan-tuan, baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Haji pun dah batuk-batuk, bagi isyarat suruh berhenti. Aku pun nak berhenti dah, tuan-tuan. Jadi sebelum berhenti, tuan-tuan, siapa dah habis kasri kejang, tuan-tuan boleh ambil kat luar, ya. Tuan-tuan sapu hidu ya. Banyak kelebihan. Siapa tak boleh tidur, susah nak tidur, tuan-tuan hidu. Di Taiping ada akak ni tak boleh tidur, dia yang bertidur berpandukan pil tidur. Dia amalkan kasri kejang, alhamdulillah, tak makan pil tidur dah, dia pakai kasri kejang, hidu. Kalau macam tuan-tuan tak payah, sebab dalam majlis ilmu dah tidur, tak payahlah. Ya, tak payah. Sama ubat mata ruqyah Zamzam, tuan titik mata. Mata cerah. Tuan-tuan. Mata sihat. Nanti suka tengok Quran. Ya. Sebab yang baca ni budak-budak. Dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali dalam tu. Tuan-tuan. Sama juga anak mengacau ke apa, titik kat mata boleh. Buat mata ruqyah Zamzam, kasri kejang pun boleh. Sapu kat seri-sendi dia. Sama juga nanti bulan Ramadan, kalau boleh cari madu lebah, makan madu lebah. Sebab bulan Ramadan bukan bulan Ramadannya, termasuk dah bulan lain. Nabi bagi tahu siapa makan madu lebah, badan dia sihat dan untuk stamina. Ya. Sama juga minyak abatu sauda, amalkan minyak abatu sauda. Kalau amal minyak abatu sauda, dia angkat penyakit jantung, dia angkat penyakit gout, dia angkat penyakit kencing manis, dia angkat penyakit darah tinggi, dan dia angkat penyakit-penyakit dalam tubuh kecuali mati. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Bila aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, kalau tuan-tuan berhajat kitab ni ada kat luar. Ada kat luar, tuan boleh ambil. Sama juga barang-barang lain boleh berhajat, boleh ambil kat luar. Tu ada tabung madrasah, tuan impak dalam tu. Bukan untuk aku, itu untuk madrasah. Duit ceramah untuk aku. Tuan bagi aku, tu untuk aku. Aku isi minyak, aku isi bayar tol, aku makan, ada lebih, bini pau, habis. Tuan-tuan, bini minta bagi ya, maksud dia jangan kedekut dengan bini. Siapa dengan bini dia tak kedekut, suami ni rezeki dia berkat. Tuan-tuan, jangan bini yang kedekut. Bila aku rasa cukup sampai sini, yang tak baik semua daripada aku, yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ba'idna ma karahtahu minna. Allahumma ba'idna ma karahtahu minna. Allahumma ba'idna ma karahtahu minna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayna shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.